Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pembelajaran kita yang seterusnya. Bab yang pertama berkaitan dengan rukun iman. Okey, sebelum ni kita mempelajari maksud ataupun makna rukun iman. Yang kedua kita belajar rukun iman sendiri, iaitu ada 6 perkara. Dan sebelum itu juga kita ada belajar berkenaan dengan dalil berkaitan dengan rukun iman, iaitu antara dialog antara Nabi Muhammad dengan seorang lelaki. Jadi kita sambung pembelajaran kita, tajuk yang sama, rukun iman, tapi bab yang kedua, iaitu kefahaman unit yang kedua, kefahaman rukun iman. Jadi rukun iman ini merangkumi 3 perkara ataupun 3 bahagian. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman. Yang kedua, kepentingan beriman. Yang ketiga ialah hikmah beriman kepada rukun iman. Hikmah ni pula ada 3 bahagian, iaitu diri sendiri, masyarakat dan negara. Jadi kita pergi satu persatu 3 bahagian ini. Okey. Pertama iaitu ciri-ciri rukun iman. Okey, kalau kita lihat ataupun kita boleh belajar, ciri-ciri ni merangkumi 4 perkara. Okey, 4 yang perkara. Jadi kalau kita tengok kepada maksud iman itu, dia 3 bahagian kan. Maksudnya ada hati, lidah dengan anggota badan. Jadi ciri-ciri ini dia berkaitan dengan maksud iman itu sendiri. Okey, kita pergi tengok yang ciri-ciri dia. Yang pertama, mengakui sepenuhnya dengan hati dan lidah. Maksudnya hati ni kita kena percaya Allah itu wujud, malaikat itu wujud, Allah itu ada, malaikat itu ada. Hakikatnya kita tak nampak kan. Sebenarnya kita tak nampak, tapi kita kena percaya. Percaya dengan apa? Percaya dengan hati. Dan lidah. Lidah ni maksudnya kita rungkaikan mulut kita, kita ucapkan. Maksudnya kita percaya kepada rukun iman. Kita bagi tahu kepada diri kita sendiri, aku percaya kepada Allah. Saya percaya kepada Allah. Saya percaya Allah tu wujud. Saya percaya Allah tu adalah. Macam mana kita nak percaya? Kita tengok kekuasaan Allah. Maksudnya penciptaan kita sendiri. Banyak lagi lah, tapi salah satunya penciptaan manusia. Okey, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, meninggalkan segala perintah Allah dan Rasulnya. Jadi yang kedua ni menunaikan segala perintah Allah. Suruhan Allah ni ada banyak. Tapi Ustaz khususkan ialah perkara-perkara yang wajib. Perkara yang wajib ni macam apa? Contoh Allah suruh kita solat, kita kena solat tanpa ada sebarang reason, sebab. Maksudnya walaupun kita sakit, kita kena solat. Sedangkan ada rukhsah di situ. Rukhsah ni maksudnya keringanan. Okey, tak apa, itu bab lain. Yang ketiga, tapi terakhir, meninggalkan segala larangan Allah. Larangan Allah ni pun banyak dan dia melibatkan perkara haram. Perkara haram ni contohnya, Ustaz bagi beberapa contoh. Contoh yang pertama ialah kita tidak beradab dengan ibu bapa. Tidak beradab ni maksudnya kalau macam contoh ibu ayah kita suruh buat kerja sekolah, tapi kita tak nak buat, kita dah langgar suruhan ibu bapa. Itu namanya tidak beradab. Sebab apa? Redha Allah itu bergantung kepada redha ibu bapa. Jangan sesekali kita tak dengar cakap ibu bapa dalam hal-hal perkara yang baik. Okey, itu ialah ciri-ciri orang yang beriman dengan rukun iman. Yang kedua, kepentingan beriman dengan rukun iman. Tadi kita pergi ciri-ciri ni macam mana kita nak tahu orang itu ni beriman ke tidak. Itu yang tadi. Sekarang ni kepentingan. Apa kesan dia, kepentingan dia? Okey, yang pertama, kita sembah Allah. Sembah Allah yang Esa. Ustaz pernah dengar
dalam manusia ni ada banyak agama, ada banyak sembahan. Salah satunya ialah sembah matahari, sembah pokok, sembah patung dan sebagainya. Tapi kalau kita beriman kepada Allah dan rukun iman, kita hanya sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah taat perintah Allah. Taat perintah ni macam tadi lah. Allah kata kena solat, kita ikut, kita taat. Okey. Dan yang ketiga ialah bersyukur nikmat yang Allah bagi. Bersyukur nikmat Allah ni, nikmat ni ada banyak. Tapi ada hadis tu mengatakan nikmat yang Allah bagi secara percuma semua orang dapat. Sama ada kamu ni budak kecil ke, kamu ni darjah 1 ke, kamu ni darjah 6 ke, kamu ni dah sekolah besar ke, dah kerja ke, masuk Ustaz sendiri. Dua nikmat yang Allah bagi secara percuma, iaitu sihat wal faragh. Maksudnya kesihatan dan masa lapang. Okey. Dan Ustaz juga kepentingan beriman rukun iman yang terakhir ialah akhlak menjadi mulia, dirahmati dan dikasihi Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita beriman kepada malaikat, malaikat akan sayang kita. Allah pun akan sayang kita. Dan seterusnya, Nabi dan seterusnya lah. Okey. Dan yang terakhir ialah, pecahan yang terakhir ialah hikmah beriman dengan rukun iman. Macam beriman ni ada, tadi Ustaz kata apa? 3 perkara kan? Kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Okey, kat sini Ustaz nak pentingkan atau fokuskan kepada diri sendiri. Sebab diri sendiri ni lagi banyak. Yang pasal masyarakat dengan negara ni, komponen dia hampir sama. Jadi Ustaz fokus pada diri sendiri dululah. Sebab ada banyak. Yang pertama, hikmah ni ialah kita yakin keesaan Allah. Keesaan Allah ni Allah yang satu. Kita sembah kepada Allah. Kita jangan sembah kepada perkara lain. Kalau macam kita solat, kita kena ingat Allah. Jadi apa-apa hal berkaitan dengan Allah. Sebab apa? Allah yang cipta bumi ni. Allah yang cipta langit ni. Allah yang cipta kita sendiri. Allah yang cipta Ustaz. Allah yang cipta kamu. Jadi kita kena yakin dengan kekuasaan Allah, keesaan Allah. Yang kedua, taat perintah Allah dan jauhi larangannya. Macam tadilah, taat perintah Allah ni merangkumi perkara yang wajib Allah suruh. Allah suruh ni perkara-perkara yang baik. Macam contoh macam tadi saya kata, solat. Kita kena solat. Kamu dah darjah 1, kena solat. Kalau kamu masih 5 tahun, masih 6 tahun, tak apa. Kalau kamu ada adik kan, tak apa. Tapi sekarang kamu dah darjah 1, kamu kena belajar dan kamu kena amal. Dan yang ketiga ialah jauhi larangannya. Macam tadi lah, jauhi larangannya. Jangan buat perkara yang Allah tak suka. Allah tak suka ni, contoh macam tadi saya bagi contoh berkaitan dengan pasal ibu bapa kamu. Kalau mak ayah kita contoh suruh buat kerja sekolah, tapi kita tak nak lah, tak tahulah, nantilah, malam ni lah, besok lah. Kalau kita bagi alasan, kita dah dikira sebagai derhaka kepada bapa. Sebab kamu tak ikut arahan ataupun suruhan mak ayah kamu. Jadi kena jaga-jaga kat situ. Kita kena hormat mak ayah kita. Dan seterusnya ialah takut kepada azab Allah. Bila melibatkan azab ni ialah kita tengok kepada yang terakhir sekali, iaitu azab Allah ialah siksaan Allah. Macam saya pernah bagi tahu sebelum ni, kita ni manusia ni ada pilihan. Allah cipta syurga, Allah cipta neraka. Jadi manusia ni ada pilihan. Kita nak buat baik ke, kita nak buat jahat. Bukan macam binatang. Binatang ni tak ada pilihan. Sebab doang binatang ni tak ada akal. Tapi Allah cipta manusia ni dengan kekuasaan Allah, dengan kehebatan Allah. Allah cipta akal kepada manusia untuk berfikir. Dan yang terakhir, mendorong melakukan kebaikan. InsyaAllah bila kita dah percaya kepada Allah dengan hati kita, InsyaAllah hati kita akan tenang. Sebab dalam ada satu hadis mengatakan, Nabi berkata, di dalam manusia ni ada seketul daging. Seketul daging. Jika baik, baiklah seluruhnya. Jika jahat ataupun jika buruk, buruklah sepenuhnya, seluruhnya.
Jadi itu dikatakan apa? Hati. Jadi kalau hati kita beriman kepada Allah, insya-Allah hati kita akan baik juga, insya-Allah. Dan berkaitan dengan masyarakat dengan negara ni hampir sama, iaitu Allah merahmati, memberkati kehidupan mereka. Masyarakat ni selain daripada kita, siapa? Jiran kita ke, kawan kita ke, itu masyarakat. Yang kedua, wujud masyarakat yang harmoni. Harmoni ni maksudnya aman. Maksudnya tak adalah kita nak musuh. Hati kita dah bersih, hati kita dah percaya kepada Allah, insya-Allah kalau hati kita bersih macam tadi, insya-Allah lah bersihlah seluruhnya. Dan terakhir, saling menasihati kepada perkara kebaikan. Itu ialah masyarakat. Negara ni lebih kurang sama. Yang pertama, negara aman dan makmur. Yang kedua ialah negara akan diberkati Allah. Dan yang terakhir, bahkan pemimpin yang amanah. Serta rakyat takut kepada Allah. Jadi itu sahaja, sekian daripada Ustaz. Untuk seterusnya, jangan lupa kamu ataupun mak ayah kamu ataupun siapa-siapa boleh ambil buku teks akidah dekat sekolah, kat pondok, dan jangan lupa tulis nama kelas, tulis nama kamulah, nama pelajar, nama kelas, lepas tu tanda tangan. Sebab buku teks akidah ada di pondok pengawal. Itu sahaja.